أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنورك شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merampakkan sedikit kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita peluang kurnia hidayah taufik dan rezeki yang berlimpah ruah yang membolehkan kita untuk berpeluang hadir dalam majlis yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahi keberkatan serta dipimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mula hingga akhir. Jadi pada malam ini marilah sama-sama kita mengenal suatu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi musuh kepada setiap individu yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu syaitan ataupun iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu, kenapa kita nak mengenal musuh ini? Tentulah tidak lain dan tidak bukan apabila kita mengenal kekuatan, kelemahan, ciri-ciri musuh tersebut, maka mudah untuk kita dapat mengelakkan, menghindari, mengatasi. Mengetahui kelemahannya tentulah mudah untuk kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan harus ingat, walaupun kita beribadah 24 jam pun, sejarah membuktikan nabi-nabi, rasul-rasul sebelum kita pernah digoda oleh syaitan, pernah dirasuh oleh syaitan. Dalam maksud arti kata, contoh Nabi Adam AS, yang mana satu masa syaitan diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Untuk menguji sejauh mana kesabaran Nabi Adam AS. Kerana cemburukan ketaatan Nabi Adam AS, cemburukan bagaimana hubungan Nabi Adam dengan umatnya, cemburukan bagaimana kehebatan Nabi Adam AS, maka syaitan memuji, meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diberikan cerita akhirnya Nabi Adam jatuh sakit, terlantar sakit, ditinggalkan oleh kaumnya dan sebagainya. Dan akhirnya barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila Nabi Adam mengadu kepada Allah betapa dia sakit disebabkan oleh syaitan yang merasuh dirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya memerintahkan Nabi Adam AS untuk menjejakkan, menghentakkan kakinya ke bumi, maka keluarlah air yang sejuk. Nabi Adam diperintahkan untuk minum dan mandi dengan air sejuk tersebut. Akhirnya syaitan atau iblis yang merasuk atau memasuki tubuh badan Nabi Allah Ayub AS keluar. Tuan-tuan, ini Nabi Rasul yang terpilih, yang wajib kita ketahui syaitan atau iblis mampu menembusi disebabkan keizinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi kita yang imannya setipis bawang ini, tentulah tidak perlu dia menghantar iblis, cukup sekadar tentera-tentera sahaja, termasuklah jin-jin yang seperti syaitan pangkatnya, ataupun manusia-manusia yang bersifat seperti syaitan. Ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran
Likulli nabiyyin aduwwun syayatinul insi wal jin. Setiap nabi dan rasul itu ada musuh-musuh daripada kalangan syaitan yang di kalangan manusia dan juga syaitan-syaitan yang di kalangan jin. Sebab itu tuan-tuan, mereka manusia-manusia yang bersifat seperti syaitan, kadang-kadang dilantik secara tidak langsung menjadi ejen-ejen. Nanti kita akan bincangkan jenis-jenis syaitan dan sekutu-sekutunya supaya kita lebih kenal. Terlebih dahulu kita sambunglah sebenarnya untuk kita mengetahui tentang iblis ini. Kita kena juga tahu apakah golongan jin dan perbezaan di antara jin dan syaitan ini. Adakah sama jin dan syaitan ini ataupun ada perbezaannya? Persamaan antara jin dan syaitan ini ialah kedua-dua makhluk Allah Subhanahu wa taala ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api yang sangat panas. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum." Yang bermaksud, dan kami jadikan jin sebelum Adam daripada api yang paling panas, yaitu lidah api. Itulah kejadian atau persamaan di antara jin dan syaitan. Kedua-duanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada lidah api yang sangat panas. Tetapi adakah lagi perbezaan antara makhluk jin dan syaitan ini? Tentulah ada perbezaan yang paling besar, yaitu jin itu ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syaitan, iblis ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentulah derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaknat hingga ke hari kiamat, dan dimasukkan syaitan dan iblis ini ke dalam neraka jahanam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab syaitan ini menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh malaikat, seluruh makhluk untuk sujud kepada Adam atas taat kepada Allah, mulia kepada Allah Subhanahu wa taala atas penciptaan Allah yang Maha Agung itu, maka seluruh malaikat sujud melainkan iblis. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini juga menggambarkan kepada kita, dapat kita simpulkan bahawa iblis itu, syaitan itu adalah daripada golongan jin. Sebab itu beza antara jin dengan syaitan atau iblis ini ialah ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan satu lagi iaitu iblis dan syaitan tadi, mereka inilah keturunan yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinn fafasaqa an amri rabbih. Maksudnya apa? Dan ingatlah peristiwa tatkala kami Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud melainkan iblis. Ia adalah berasal daripada golongan jin. Dalam ayat ini disebutkan kana minal jin, dan iblis itu adalah daripada golongan jin. Jadi kat sini kita mengetahui bahawa iblis itu, syaitan itu adalah daripada golongan jin juga. Maka tentulah perbezaan antara yang satu golongan jin itu ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu solat, mereka itu mengerjakan haji, mereka itu mengucap kalimah syahadah, berpuasa dan sebagainya. Dan satu golongan lagi engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah yang menggoda manusia, merasuk manusia, menyesatkan manusia untuk sama-sama berada di dalam neraka jahanam,
untuk sama-sama berada dalam merengkuk di dalam neraka yang paling dasar di sana. Sebab itu tuan-tuan, bila mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh malaikat, dan ketika itu Azazil atau sekarang disebut iblis menjadi ketua malaikat kerana taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dulu. Kita kena ketahui bagaimana Azazil itu yang daripada golongan jin ini ada di atas langit. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, dia terbabit ada di sana bersama-sama menyaksikan. Kerana apa? Kerana Azazil ini daripada kalangan jin yang sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan ada sebarang ulama mengatakan bahawa Azazil ini ataupun iblis ini suatu masa dahulu ketika ia taat kepada Allah, tidak ada satu pun muka bumi Allah ini tidak pernah disujud kepada. Maksudnya dia sembahyang, dia sujud kepada Allah di mana-mana saja di seluruh dunia ini. Suatu masa dulu bila mana dia taat kepada Allah, dan dia benci kepada golongan jin kerana ketika itu golongan jin suka berperang, berbunuh-bunuh sesama mereka, ganas dan sebagainya. Sedangkan Azazil atau iblis tadi yang akhirnya menjadi derhaka kepada Allah, sangat taat kepada Allah, mengikut perintah Allah, dan sangat kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mana ketika dia taat kepada Allah itu, dia mohon kepada Allah, ya Allah, disebabkan golongan jin ini jahat, berperang sentiasa, bermusuh sentiasa, maka aku tidak suka duduk di bumi, maka angkatkan aku ke langit. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah meletakkan Azazil ataupun iblis tadi di atas langit bersama malaikat, malahan menjadi ketua malaikat ketika itu. Tetapi akhirnya bila mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam, yang dianggap oleh iblis bahawa Adam itu sangat hina kejadiannya kerana daripada tanah, sedangkan beliau iblis itu kejadiannya daripada api yang sangat panas yang disangkanya mulia, maka dia tidak mahu sujud sekali-kali kepada Adam alaihi salam hinggalah ke hari kiamat. Sebab itu kita nak tengok ada juga golongan jin ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka beriman, mereka ini tidak mengganggu manusia. Mereka ini tidak merasuk manusia dan sebagainya. Kalaupun ada, biasalah sebab jin itu sifatnya sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Maka adalah kita umat Islam ini pun dalam ramai-ramai ada yang minum arak, ada yang berzina, ada yang mencuri dan sebagainya. Itu telah ditaklifkan kita itu sebagai orang Islam, pun kita menderhaka kepada Allah secara terang-terangan. Apatah lagi makhluk jin yang jahat, kejadiannya itu ganas, berperang dan sebagainya. Tentulah mereka itu kadang-kadang ada juga walaupun beragama Islam. Sebab itu kadang-kadang bila ada perawat-perawat Islam berdialog, ada yang boleh membaca Al-Quran, ada yang boleh membaca Al-Quran ayat kursi. Ada kisah dirawat satu pesakit, jin itu boleh mengikut perawat Islam membaca Al-Quran. Dan pernah perawat Islam membaca semua surah-surah yang dihafal, berhenti, jin itu tanya lagi, ada lagi saya nak baca? Begitu hebat. Maksudnya apa? Mereka itu ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan sikap mereka tadi, sebaik-baik jin ialah sejahat manusia, tentulah ada di kalangan mereka, walaupun mereka Islam kadang-kadang tersesat dan sebagainya, masuk ke dalam tubuh badan manusia, atau tempat tinggal mereka itu diceroboh oleh manusia tanpa sebab, dibakar dan sebagainya. Akhirnya dia merasuk manusia atas dasar mempertahankan diri dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW melarang banyak perkara. Contohnya apa? Buang air kecil di tempat yang tidak mengalir airnya. Nampaknya dari segi fiqh satu ada, kenapa tak mengalir? Mungkin air ini nanti jadi busuk dan sebagainya, air ini tidak boleh digunakan dan sebagainya. Tetapi di sebalik itu, Islam itu mengalu-alukan
ada kewujudan makhluk lain yang sama-sama tinggal di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, iaitu makhluk jin tadi yang tidak nampak sebenarnya, tetapi mereka itu nampak kita. Dan ada juga ada badan kita masuk dalam tandas, jangan mencurah air panas di dalam tandas dan sebagainya, dilarang oleh Nabi SAW. Dan juga hadis Nabi yang sahih yang banyak, bila mana azan berkumandang maka tutuplah semua pintu dan tingkap masuk dalam rumah dan sebagainya. Ini semua tuan-tuan kerana apa? Ada di sana makhluk lain yang memerlukan kawasan dan sebagainya. Ini tidaklah kita menyebabkan takut pula, oh ini tak boleh pergi masjid pula ni. Sebab ada jin keluar. Ini bukan. Tapi kita tahu wujudnya makhluk itu kerana ada di dalam Al-Quran surah jin. Dan disebut dalam surah jin itu tentang golongan jin ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula manusia yang menyembah mereka, meminta pertolongan daripada mereka dan sebagainya. Yang ini yang kita tidak mahu. Yang Islam sangat-sangat menitik beratkan tentang teruknya akidah manusia ataupun orang Islam yang memohon pertolongan daripada golongan jin tadi, memberikan mereka makanan. Biasa tuan-tuan dengan mulut kuning, ayam boleh, disembelih kambing, kadang minta warna warna hitam, ayam kadang-kadang ayam warna putih dan sebagainya. Ini semua yang perlu kita ketahui. Mereka itu memanglah ada kelebihan, memang juga ada kekuatan masing-masing, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan limited kekuasaan mereka. Kalaulah kita benar-benar ikhlas kepada Allah, akidah kita benar, kita ikut sunnah Nabi SAW dan sebagainya, semua yang wajib kita buat, yang sunnah kita banyakkan, yang haram kita jauhi, yang makruh kita kurangkan, insya-Allah kehidupan kita dijauhi daripada berbagai anasir-anasir musuh daripada kejahatan jin dan sekutu. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak tengok pula tentang tubuh jin dan syaitan ini, supaya kita boleh nampak musuh kita ni macam mana. Jangan minta nak tengok jin ni, atau nak tengok iblis. Tak boleh tidur kita dah. Ada orang tuan-tuan dia dapat amalan membaca surah jin di mana tuan-tuan? Depan pintu masjid. Ini satu amalan salah sebenarnya. Tapi ada amalan tersebut nampaknya macam betul. Sebab apa? Membaca Al-Quran. Tetapi diberikan oleh mereka yang salah akidahnya, ada rosak sedikit akidahnya, maka mereka mengajarkan sesuatu yang merosakkan perjalanan rohani seseorang. Diajarkan satu amalan membaca surah jin di depan pintu masjid. Selepas habis saja membaca surah jin, tidak lagi tutup mata. Jadi daripada lantai masjid keluar lembaga berwarna hijau, memakai jubah berwarna hijau, separuh pinggang dia keluar. Maka minta sesuatu dan sebagainya daripada lembaga tadi. Kerana disebut apa? Itu adalah khadam. Sedangkan khadam itulah sebenarnya jin yang cuba menyesatkan manusia. Ada persoalan, kenapa ya Ustaz? Itu kan ayat Al-Quran. Bagaimana dia boleh jadi begitu? Ini persoalan yang sangat baik. Tuan-tuan dan puan-puan, semua amalan dalam Islam ini kita dah tahu tadi bahawa syaitan itu tidak akan pernah jemu, tidak akan pernah putus asa untuk mengajak manusia, untuk menyesatkan manusia jatuh ke dalam jurang api neraka Allah Subhanahu wa taala dan keburukan Allah. Maka diciptanya, diduplikatnya amalan-amalan yang baik tadi dengan sesuatu rahsia-rahsia tertentu yang boleh menyesatkan manusia. Sebab itulah pentingnya guru yang bersambung silsilah, contohnya guru yang betul akidah, contohnya. Tidak boleh kita ambil sebarangan, ambil buku dan amalkan.
Kecuali ada hadis-hadis sahih tertentu, itu pun kadang-kadang hadis ini perlu disyarahkan, perlu diuraikan. Sebab itu maksud, kalau ada pegangan kita yang bahawa kita boleh terus ambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi untuk beramal dan sebagainya tanpa merujuk kepada ulama muktabar, ulama dalam keahlian bidang masing-masing, tentulah kita jauh nanti, kepahaman kita jauh daripada kepahaman Nabi SAW. Kerana apa? Nabi dah wafat 1400 tahun yang lalu, tetapi Nabi meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hadis, lan tadillu abada, tidak akan sesat mereka yang berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi harus diingat, Nabi meninggalkan al-ulama warasatul anbiya. Kenapa disebut pewaris Nabi? Ulama tadi. Kerana ulama tadilah penyuluh, penghurai, pensyarah, pengajar, pendidik, pembimbing, mu'addib, mu'allim kepada Al-Quran dan As-Sunnah, hingga terhasilnya banyak kitab-kitab yang hebat-hebat, daripada fiqhnya, tauhidnya, tasawufnya, akhlaknya, dan semua ilmu-ilmu yang ada dalam bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah kita mendapat kefahaman seperti kefahaman Nabi SAW. Tapi kalaulah tuan-tuan, contohnya tadi, kita ni tak teliti dalam mengambil ilmu kefahaman. Orang ajar yang baca Al-Quran surah Al-Jin tadi, kita tak tanya pun siapa orang ni, daripada mana dia belajar, apa amalan ini betul atau tidak, ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi. Sebab itu tuan-tuan, kita kembali kepada surah Al-Fatihah yang kita baca berulang kali dalam sembahyang. Saya selalu tekankan surah Al-Fatihah kerana apa? Itu yang senang kita faham, yang selalu ada di lidah kita, dan biasanya umat Islam hafaz, menghafal. Kerana apa? Kalau tidak boleh baca Al-Fatihah, tentu tidak sah sembahyangnya, melainkan mu'alaf atau orang baru masuk Islam boleh gantikan Al-Fatihah dengan 7 ayat-ayat yang dia tahu. Ini khas pada mereka yang tidak tahu mu'alaf. Tapi kita ni kena wajib, kerana ia yang merupakan rukun qauli. Tanpa Al-Fatihah tidak sah sembahyang. Sebab itu tuan-tuan, bila disebut tentang Al-Fatihah tadi, di dalam surah Al-Fatihah tadi, rahsia, antara rahsia yang banyak, atau antara rahsianya ialah di dalam surah Al-Fatihah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita tentang perjalanan hidup kita ini perlu berjalan di atas jalan yang lurus, bukan jalan bengkang-bengkok, bukan jalan macam tulang ikan, tengah-tengah lalu tepi-tepinya ada simpang siur. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tadi? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan ayat itu tidak berhenti di situ. Bila kita minta kepada Allah jalan yang lurus, bermakna kita minta hidayah Allah, pimpinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita minta pimpinan Allah, hidayah Allah, maka ulama warasatul anbiya mainkan peranan memimpin kita. Kita tidak boleh faham direct daripada Al-Quran, daripada Sunnah. Kalau kita orang Arab tapi tidak belajar banyak ilmu untuk menguraikan, menggali kehebatan Al-Quran tadi, tentu kita akan kurang faham. Malahan kadang-kadang jauh tersasar daripada apa yang sebenarnya dikehendaki. Kerana Al-Quran contohnya tuan-tuan, di dalamnya itu ada asbabun nuzul. Ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya satu-satu ayat. Kita tak tahu. Kalau hadis Nabi ada asbabun nuzul, sebab apa hadis itu ada? Sebab sahabat ini satu masa begini, maka Nabi SAW bersabda begini. Dan banyak lagi, itu tidak boleh, itu belum masuk lagi di kaji dari sudut bahasa dia, balaghahnya dan sebagainya. Maka perlunya
syarah. Sebab tu ada Sahih Bukhari Muslim, ada Sunan Abi Dawud, ada Sunan Tis'ah yang 9 itu ada. Sebab tu punya susah mensyarahkan hadis-hadis tadi, memerlukan kepahaman seorang ulama yang mencakupi segala ilmu Islam, barulah boleh keluar satu kepahaman yang menepati kepahaman Nabi SAW. Barulah kita dapat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau tuan-tuan faham sendiri, tak boleh. Sebab tu balik pada Al-Fatihah tadi, kita minta kepada Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu Allah Ta'ala kata jalan mereka-mereka yang pernah Allah berikan nikmat sebelum kita. Nikmat apa tuan-tuan? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat maksudnya Allah berikan mereka itu kepahaman dalam agama. Perjalanan mereka itu betul. Siapa yang telah beri Allah Ta'ala beri nikmat ini? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jalan tentulah jalan para nabi dan para rasul yang menyuruhi kepahaman kita, memberikan hidayah, membantu untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jalan-jalan yang benar. Mereka ini bukan daripada mereka yang rosak akidah. Mereka ini bukan mereka yang cintakan dunia. Mereka ini tidak ada kepentingan melainkan mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan mereka. Itulah yang kita ikut. Sebab itu para ulama, contohnya mazhab yang 4, termasuklah mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tadi. Mereka ini bukan cara-cara orang, mereka ini hebat orangnya, beradab tinggi di hadapan Allah, sama ada di hadapan manusia ataupun di belakang manusia. Manusia tak ada mereka lebih hebat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Zahir mereka itu saja telah hebat, apatah lagi rohani mereka, yang batin mereka itu, perasaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, hebatnya ulama-ulama silam kerana apa? Mereka mengikut perjalanan Nabi SAW, bukan sahaja zahirnya saja, tetapi yang batin, akhlak Nabi, akidah Nabi, semuanya ikut Nabi SAW. Barulah kita terelak daripada mereka-mereka yang rosak akidah. Mereka mengajar sesuatu untuk kelebihan duniawi, contoh. Dapatkan sesuatu haluan yang lain, contoh. Dapatkan shortcut, contohnya apa tuan-tuan yang paling mudah biasanya kalau orang nak berniaga. Dia kata nak senang tuan-tuan, gunakan selain daripada teknik berniaga, dia tambah lagi, nak cepat lagi kaya, menggunakan makhluk-makhluk jin, syaitan. Untuk apa? Sebagai pelaris kepada perniagaan mereka. Gunakan ayat-ayat Al-Quran, ditulis dia ayat Al-Quran, tetapi yang menulis itu bukan dia calang-calang orang. Mereka itu bersahabat dengan jin dan syaitan. Maka ditulis tadi bukan kosong. Kalau kita tulis tak jadi, dia tulis jadi. Letaklah di tempat duit, letak di depan gerai, letak depan rumah, ditampal ke, disimpan dalam wallet ke, dalam beg tangan ke, tempat duit ke, maka ada kesan yang serta-merta. Iaitu apa? Pelanggan makin ramai, makanan makin sedap contoh, dan sebagainya. Bantuan begini ini berbagai bantuan. Dia boleh merasakan sedap pada lidah manusia. Dia boleh merasakan ketagihan dan sebagainya. Hingga kan orang yang daripada jauh pun masih teringat-ingat. Tak kena, tak sah contohnya. Contohnya. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambung lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka-mereka yang dimurkai oleh Allah, dan bukan jalan-jalan orang yang sesat.
Walaupun Ibnu Abbas menafsirkan al-maghdub itu ialah orang-orang Yahudi, al-dhalim itu ialah orang-orang Nasrani, termasuk juga lah mereka-mereka sama saja dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh ikut jalan-jalan mereka. Sesiapa yang segala-gala sesat, kita tak boleh ikut jalan-jalan mereka. Sebab itu tuan-tuan, dalam surah Al-Fatihah ini boleh membantu kita kembali balik pada track, pada jalan yang disebut jalan yang lurus, jalan daripada jalan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, orang-orang siddiqin, termasuk ulama-ulama soleh dalamnya, wasyuhada wassalihin. Bukan jalan-jalan yang Allah Ta'ala murkai. Contohnya apa? Jalan belajar ilmu perpawangan, cara nak mengagar rumah, menggunakan perkara-perkara yang pelik-pelik. Contohnya menggunakan darah kambing hitam, sembelih kambing hitam, ada bacaan-bacaannya keliling rumah. Sebab apa tuan-tuan? Kadang-kadang sebab yang sangat tidak munasabah, buat benda yang Allah Ta'ala buka. Sebab apa? Sebab kasut selalu hilang. Itu saja. Sayang tak sayang tuan-tuan? Memperjudikan akidah kita disebabkan kasut tadi. Apa salahnya kasut ini dibawa masuk dalam rumah dari sekarang? Contohnya penyelesaian yang logik tak? Ini tidak tuan-tuan. Nak cari apa? Perkara-perkara yang luar biasa. Kalau dah diajar oleh Ustaz, ala baca saja la ilaha illallah banyak-banyak. Oh, ni tak special Ustaz. Dia tak mahu tuan-tuan. Dia nak yang pelik-pelik tadi. Sembelih apa, darah kambing, darah ayam, gantung sana, gantung sini. Dia juga macam tu. Warna pula warna-warni, ada warna hijau, warna kuning, cantik tak Ustaz? Ini yang kata kan, ada kata menyelamatkan dia. Akhirnya tuan-tuan, itulah ianya perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situlah tempat tinggal jin atau syaitan tadi, yang boleh merosakkan akidah kita dalam rumah tadi. Mulalah suami dan isteri sering bertengkar perkara-perkara yang kecil-kecil. Anak dan mak dan ibu sering bertengkar perkara-perkara yang tidak munasabah. Rumah itu sentiasa panas contohnya. Walaupun dah tak ada orang curi dah kasut, ni contohlah. Tapi kesan yang lebih hebat, akidah kita. Malas nak sembahyang, nak ibadah, nak bangun sangat malas. Oh, malas sampai ketinggal waktu sembahyang. Malas nak beribadah, nak membaca Al-Quran sangat malas dan sebagainya. Ini tuan-tuan disebabkan antara lain faktornya musuh tadi ada dalam rumah tadi. Selain daripada patung Nabi larang kita simpan dalam rumah, perkara-perkara tadi sangat lebih hebat kesannya, iaitu perkara-perkara yang boleh mendatangkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu mempercayai azimat-azimat, boleh mendatangkan mudarat, boleh memberikan manfaat. Ini tuan-tuan, ini merosakkan akidah kita. Akidah kita yang elok-elok tadi sedikit demi sedikit akhirnya akan terhakis bergantung kepada tangkal azimat. Ini bahaya. Sebab itulah tadi, kalau kita tidak ikut jalan Nabi dan jalan para alim ulama, orang-orang soleh tadi, akhirnya kita akan terjerumus kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sedar. Ada tuan-tuan, ini bahaya. Kita nak tahu juga tubuh jin dan syaitan ini. Oleh kerana tubuh jin atau syaitan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api, maka tubuhnya sangat halus, sangat seni. Maka dua unsur ini, iaitu apa? Jasad mereka ini terdiri daripada dua unsur, iaitu api yang bersifat panas dan angin yang bersifat halus, yang mana tidak boleh dilihat tapi boleh dirasa. Ia ini berbeza dengan kita, tuan-tuan. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tanah yang berunsur. Ada 4 unsur dalam tanah tadi, iaitu tanah, air, api dan angin. Dari segi kejadian kita lebih hebat sebenarnya. Sebab apa? Kita ada 4 unsur.
jin dan syaitan iblis tadi daripada dua unsur saja. Tentulah kita sebenarnya khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini tidak perlukan kita kepada pertolongan atau bantuan jin. Tak perlu. Sebab kita hebat dari segi kejadian itu, kita hebat. Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan betapa manusia itu lebih baik kejadiannya daripada makhluk lain. Apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maksudnya apa? Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Tentulah bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan memang manusia diciptakan dengan sebaik-baik kejadian. Hebat kita daripada makhluk lain yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah tahu tadi pertamanya perbezaan antara jin, syaitan dan iblis. Ini ringkasannya supaya kita tak lari daripada kepahaman, iaitu jin tadi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api yang sangat panas. Dia ada yang taat kepada Allah, yang menerhaka kepada Allah, yang tidak bersujud kepada Nabi Adam. Itulah syaitan dan anak cucu dia yang ada sekarang ini, yang menjadi musuh kita yang nyata. Kemudian tentang kejadian dia yang sangat halus, sebab dijadikan daripada api yang sangat panas. Ada dua unsur, iaitu api yang sangat panas dan angin tadi yang sangat panas. Jadi tak nampak oleh mata kepala kita. Beza dengan kita ada empat unsur daripada tanah. Kita ada tanah, api, air dan angin. Kemudian kita nak tahu juga tempat tinggal jin dan syaitan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tuan-tuan, bila sebut tentang tempat tinggal jin dan syaitan, kita nak tahu juga apa dalil yang disebut, yang menyebutkan bahawa jin ini, syaitan ini kita tak nampak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Maksudnya apa? Iblis nampak kamu dan juga golongan yang nampak kamu sekira-kira kamu tidak nampak mereka. Jadi Allah Ta'ala sebutkan, rakamkan dalam Al-Quran bahawa memang kita tak nampak dia, tapi dia nampak kita. Maksudnya apa? Dia ada di sekeliling kita. Kita nak tengok di mana tempat tinggal dia. Persoalannya, tuan-tuan, kenapa kita tidak nampak dia? Adakah jin atau syaitan itu tinggal di alam lain? Sebab ada orang selalu sebut dalam TV ke, dalam rancangan radio ke, dalam penulisan ke, disebut alam ghaib. Alam lain kata. Selalu begitu. Jadi manusia yang lain, orang Islam khususnya, kadang-kadang salah faham. Bila sebut alam ghaib itu seolah-olah alam itu tempat lain, bukan di atas dunia. Bila disebut alam lain itu, maksudnya bukan alam atas dunia, ada alam lain. Jadi salah faham. Sebenarnya jin itu tidak dapat dilihat kerana tubuhnya halus, tapi boleh dirasa. Kita boleh rasa. Kadang-kadang kita pergi ke satu tempat, kita rasa sangat sejuk, sangat panas. Kadang-kadang bulu kita naik. Ada, itu tanda kemungkinan ada makhluk lain yang duduk di situ. Ini antara banyak lagi kaedahnya. Itu tandanya, tuan-tuan, kita berkongsi sebenarnya alam ini dengan makhluk ini, makhluk jin dan syaitan. Maksud berkongsi bukanlah kita nak pakat-pakat pula, berjiran pula dengan dia. Bukan. Nak kedua kedara sama-sama, pinjam mangkuk, pinjam mangkuk. Macam cerita zaman dulu, orang dunia pinjamkan peralatan keduri kepada manusia. Bukan begitu. Dan akhirnya menjadi kerosakan kepada manusia. Itu bukan begitu. Kalau mengikut Al-Quran, ada beberapa ayat, antaranya yang menyatakan syaitan dan jin
tinggal di atas muka bumi ini berkongsi dengan manusia. Ya. Apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Surah Al-Baqarah ayat 36 ini maksudnya apa? Ingatlah kamu ketika kami berfirman, turunlah kamu semua, kamu bermusuhan antara satu sama lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kehidupan di atas muka bumi. Maksudnya apa? Syaitan itu dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Tetapi ada tempat-tempat dia, ada kawasan-kawasan dia suka. Begitu juga manusia. Maksudnya apa? Kita bersama-sama dengan makhluk ini tinggal di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita berhati-hati, ada adabnya berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Contohnya apa? Tidak boleh menghempas-hempas kaki tanpa sebab. Lain askar tuan, dia memang dari kawan, dia letak kaki dia dengan sebab untuk disiplinkan perbarisan dan sebagainya. Tapi kalau kita marah tak letak kaki, ini bahaya. Kemungkinan besar ada makhluk lain di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala tadi dulu. Maka bila kita hentak, kemungkinan besar dia marah ataupun terkena pada dia, maka kadang-kadang dia masuk ke dalam tubuh badan manusia. Wa na'udzubillah min zalik. Maka di mana rumah jin, rumah syaitan ini? Kalau kita tengok daripada keterangan beberapa orang ulama, contohnya Imam As-Sayyuti dalam kitab Ahkamul Jam ini, ada beberapa hadis Nabi SAW menyatakan bahawa jin dan syaitan ini suka mendiami di tempat-tempat yang kotor. Mana tempat yang kotor tuan-tuan? Tentulah kalau di rumah kita tandas. Sebab tu bila kita masuk tandas, kita ada doa dia. Ini kadang-kadang doa tu anak-anak kita je hafal. Kita dah lupa ke apa doa ni. Maka kita kena baca doa, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada khusi wal khabas, syaitan jantan dan syaitan betina yang ada di dalam tandas tadi. Sebab apa dia suka tempat itu? Tempat itu busuk, kotor, najis. Ada tempat-tempat jin atau syaitan suka. Tempat pembuangan sampah contohnya. Ini antara tempat-tempat kediaman dia yang perlu kita tahu. Kita dengar azan. Alhamdulillah. Sebab itu tuan-tuan, kita sambung sedikit. Sebab itu tempat-tempat kediaman atau rumah-rumah jin ini, tempat-tempat yang busuk, yang kotor, yang bernajis, itu tempat tinggal mereka. Kalau tempat-tempat kotor kat rumah tu, antara kalau dekat kampung, dekat bawah tempat basuh pinggan, kat bawah tu berlumut dengan busuknya, dengan kotornya, itu pun disuka juga. Begitu juga disebut oleh sebagian ulama bahawa ada jin yang suka duduk pada tubuh badan manusia, tempat-tempat yang busuk-busuk. Antaranya di ketiak kita, tempat-tempat yang berbau. Sebab itu tuan-tuan, sebab apa ulama menyusun dalam fiqh, bila ada lebihan-lebihan pada tubuh badan perlu dibuang. Bulu ketiak kita 2 hari-hari kena dibuang. Lebih 40 hari, maka kemungkinan besar disukai oleh benda-benda halus ini tadi. Antara lain hikmahnya, kenapa kena bersih? Antara lain supaya apa? Mereka-mereka yang busuk, yang kotor, yang tak mandi langsung ni kadang-kadang disukai oleh makhluk-makhluk syaitan dan jin. Bersahabat dia dengan kita. Na'udzubillah min zalik. Ini sebab tu tuan-tuan, sebab apa kita kena bersih? Sebab apa kena berwangi-wangian, sunat pula tu. Antara lain, antara hikmah dia ialah menjauhi perkara-perkara yang boleh kita elakkan. Dan kita dah tahu dah kesukaan-kesukaan, musuh-musuh ataupun makhluk-makhluk yang boleh menyebabkan kesihatan kita terganggu. Kalaulah
jin ini atau syaitan masuk tubuh badan kita, seperti mana Nabi Allah Ayub, maka dia rosak, dia sakit. Kita pun begitulah. Kalau Nabi pun dia sakit teruk, manusia macam kita ni tak mampu. Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun ada kaedah-kaedah rawatan khas untuk mengeluarkan daripada tubuh badan kita. Alhamdulillah. Sebab itu tempat tinggal jin atau syaitan ini antara lain juga tempat-tempat yang dipuja, tempat-tempat yang diberikan makanan oleh manusia. Ada bulu kuning, ada darah kambing, ada ayam boleh. Itu sukalah. Dia suka untuk tempat-tempat begitu. Kerana dia suka manusia ini sesat, kerana apa boleh jadi kawan dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tangkal-tangkal azimat yang diletak pada pinggang, pada lengan, pada leher, masuk dalam geng tangan, masuk dalam dompet. Ada namanya kerbau balau, kulit kijang. Ada pula ada batu-batu permata tertentu, batu serai, delima laba-laba, macam-macam. Ini disukai oleh makhluk-makhluk jin ini. Kerana apa? Dia disukai, dicari oleh manusia untuk disimpan, untuk dijadikan satu kelebihan. Hingga kadang-kadang manusia ini beriktikad perkara-perkara tersebut, azimat tersebut, tangkal azimat tersebut dapat berikan manfaat dan menjauhi mudarat. Kalau pakai, tidak diserang oleh binatang buas contoh. Kalau tak pakai, dirasa macam kena serang. Alhamdulillah, ini bahaya tuan-tuan. Kemudian jenis-jenis syaitan ini. Pertama, syaitan anak cucu iblis tadi kita bincangkan. Bila mana Allah Ta'ala perintahkan sujud, maka semua sujud malaikat sujud melainkan iblis. Dia tu daripada golongan jin. Dia tu ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia, syaitan dan anak cucu dia daripada keturunan iblis. Yang kedua, syaitan daripada jin. Ada golongan jin dia boleh naik pangkat, jadi syaitan. Dia jahat sangat, maka dia boleh jadi syaitan. Syaitan lantik dia jadi pembantu dia. Yang ketiga, syaitan daripada manusia. Ada juga tuan-tuan. Ada manusia yang bersifat macam syaitan hatinya, bunuh orang, mengajak orang kepada jalan kesesatan. Orang yang buat baik dibunuh saja. Ada sampai pada dekat itu. Bunuh hanya orang-orang Islam. Kat Myanmar tu dibunuh orang ramai contohnya. Begitu juga di Bosnia Herzegovina, dibunuh hanya orang Islam. Jadi ketua-ketua dia itu boleh jadi syaitan, berpangkat seperti syaitan. Dan syaitan boleh jadikan dia pembantu-pembantu. Dekat mana saya dapat ni tuan-tuan? Jenis-jenis syaitan ini boleh kita ambil dari surah Al-An'am ayat 112. Apa kata Allah? Tadi saya dah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh daripada syaitan-syaitan manusia dan syaitan-syaitan daripada kalangan jin. Ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, ada syaitan selain daripada iblis tadi, ada syaitan lain, iaitu syaitan daripada kalangan jin dan syaitan-syaitan daripada kalangan manusia. Sebab itu kena berhati-hati. Macam mana jadi syaitan kalangan manusia tadi? Itulah mengajak orang membuat kejahatan, kemungkaran Allah kepada Allah, derhaka kepada Allah, mengajak orang, menghalang orang daripada buat kebaikan yang terang-terang memang Allah Ta'ala redha, dihalang. Malah diberikan kesusahan kepada orang yang nak buat baik. Alhamdulillah. Kemudian kejadian jin ini ada 3 jenis. Dalam hadis Nabi SAW, antaranya khalqullah jalla ala thalathati asnaf. Diciptakan jin ini daripada 3 jenis, 3 bentuk. Yang pertama, Bani Adam, macam manusia. Ada perwakakan macam manusia, tinggi, ada gemuk, ada kurus, ada handsome, ada kurus dan sebagainya. Yang kedua, Bahimah,
binatang. Daripada sekecil-kecil binatang sampailah ke sebesar-besar binatang. Yang ketiga, tarikh fil hawa, macam angin, formless. Dia tak ada bentuk. Kalau masuk dalam satu bekas, satu kawasan, satu bilik, dia memenuhi bilik tersebut. Ini antara. Ini awal-awal dengan hadis yang lain, ada jin seperti anjing, seperti ular, dan yang ada sayap dan tidak ada sayap dan sebagainya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung, Maha Bijaksana menciptakan jin-jin ini, menandakan hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada pun satu makhluk yang sama. Hatta golongan jin tadi tak sama, macam-macam jenis ada, macam-macam golongan ada, macam-macam karakter ada. Sebab itulah dalam masyarakat Melayu timbulnya macam-macam nama. Sebab itu berdasarkan karakter-karakter dia. Itu semua adalah jin, adalah syaitan. Sebab tu kalau ada sebut pun orang sebut nama apa pun, bolong ke, tiada, itu jin lah. Bukan ada bangsa lain daripada itu. Ada kata alien, tak mesti alien tu Ustaz. Bukan, itu jin. Ini semua tuan-tuan menandakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sangat agung, sangat besar, sangat hebat. Kejadiannya itu bermacam-macam. Sampai dengan jin pun ada jenis-jenisnya tersendiri. Itu belum cerita warnanya, belum cerita sifat-sifatnya, dengan sifat komunisnya, dengan sifat malasnya dan sebagainya. Hingga kan tuan-tuan, bila jin-jin ini masuk ke dalam tubuh badan manusia, disebabkan dalam 7 faktor contohnya. Banyak faktornya, tapi saya boleh sebutkan antaranya 7 perkara. Antaranya tuan-tuan, pertamanya dia masuk sendiri. Kemungkinan keturunan. Kalau keturunan itu keturunan jin yang hebat, panglima dan sebagainya, maka kesan dia ada pada diri kita. Kita jadi garang, kita pun jadi hebat juga. Kadang-kadang kesan tubuh badan kita pun jadi sasa. Kalau jin itu ganas, garang, kita pun jadi buku, tuan-tuan. Kesan-kesannya ada. Kalau jin tadi yang masuk tubuh badan manusia, dia malas, InsyaAllah kita pun turut malas. Apakah lagi nak sembahyang, buat apa pun, suruh kerja, kadang-kadang tak pergi kerja. Itu saya dah jumpa banyak lah begitu. Hatta nak suruh pergi sekolah pun tak tahu. Dan jin masuk dalam badan dia. Macam mana jin nak sekolah tuan? Dia tak mau tengok, dia papan hitam tak mau tengok, buku tak mau tengok. Akhirnya kadang-kadang tidur. Dan tengoklah ada jin macam-macam tadi. Kesannya bila masuk tubuh badan manusia, ada jin yang bau busuk. Kita yang dimasuki jin bau busuk pun jadi bau busuk. Ada satu kes jin daripada Sami Hindu. Dia menggunakan tali lembu tadi, dia sebat pada satu pesakit. Pesakit ni mualaf India Muslim. Suami dia itu berkawan dengan pekerja-pekerja ladang. Jadi bila sakit isterinya, dia tak ada kawan lain, dia pergi jumpa Sami Hindu. Datang, akhirnya tak baik. Last kali jumpa pada kita, perawat kita, menarok. Rupa-rupanya masuk saja bau lembu kan. Bau lembu ada siapa boleh lembu kat sini? Tak ada orang boleh lembu dekat kawasan situ. Tadi punya tanya akhir soal siasat, rupanya dia baru saja 2 hari bertemu dengan satu perawat iaitu Sami Hindu menggunakan tali lembu. Dia pukul daripada badan perempuan tadi. Mungkin jin yang jenis lembu tadi masuk pada tubuh. Tadi kita dah tahu ada jin jenis binatang. Kemungkinan besar. Ini pengalaman. Mungkin banyak lagi pengalaman lain yang boleh menyokong tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan jin daripada berbagai bentuk dan jenis tadi. Tuan-tuan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang keduanya disihir. Jin tadi dihantar oleh orang yang jahat, yang inginkan kita dirosak, inginkan kita hilang nikmat pada diri kita. Biasa orang penyihir ni sebab cemburu. Mungkinlah kita kaya, dia nak bagi hilang nikmat kekayaan tadi, dia sihir kita. Mudah-mudahan bila dikenakan sihir, kita jadi rosak, tak boleh bekerja, tidak boleh ingat diri kita, akhirnya kita bankrupt dan sebagainya. Ataupun dia cemburu,
ada suami yang handsome, isteri yang cantik, anak-anak yang berjaya. Ada satu kes tuan-tuan di Sungai Buaya, anak-anak seorang makcik semua berjaya, semua ada kerja yang hebat-hebat. Bila balik hari raya, kereta penuh. Anak dia ada 6 orang. 6 tu ada kereta yang mewah. Makcik ni masih tinggal di situ, cuma dibesarkan rumah saja. Jiran dia sangat cemburu. Disihir ni makcik, daripada boleh berjalan sampai lumpuh tuan-tuan. Lumpuh bertahun-tahun. Akhirnya bila dirawat, makcik tu sedar boleh berjalan. Dalam keadaan dia tak sedar, dia boleh bangun. Anak dia pelik. Dia bercakap dengan bahasa-bahasa yang pelik-pelik dan sebagainya. Ini ciri-ciri sihir yang ada pada tubuh badan kita. Sebab tu tuan-tuan, selain daripada sihir, kita mengamalkan ilmu salah. Contohnya ilmu kebal. Orang ada mengamalkan ilmu kebal tuan-tuan. Zaman dah canggih ni pun, orang guna handphone canggih pun masih ada orang mengamalkan ilmu kebal. Pernah jumpa tuan-tuan penjual tebu, air tebu. Kesannya bagaimana tuan-tuan? Biasanya sekiranya tidak ada kesan yang mudarat kepada diri si pengamal ataupun keturunan dia, anak dia, isteri dia selalu jadi amalkan amalan-amalan salah. Tetapi bila Allah Ta'ala kasihkan seorang hamba dia, kadang-kadang dia berikan bala pun dia juga dia kasihkan kita. Dia sakitkan anak dia. Sakitkan kenapa tuan-tuan? Jin atau syaitan yang diamalkan oleh bapa dia tadi, dia mengganggu anak. Anak itu kawan saya nak lagi tuan-tuan, sekolah di section sebelah depan Masjid Negeri Samtaj. Bila dia sujud ke rukuk ke mata dia nak terkeluar, doktor cek, doktor kata mana ada, untuk pakar mata pun kata tak ada sakit. Rupa-rupanya ayah dia pengamal ilmu kebal. Bila dibuang saja ilmu tu, serta-merta anak dia yang nak terkeluar mata setiap hari tu elok je, tak payah pun pergi jumpa doktor. Ni antara cerita-cerita dan banyak lagi ribuan lagi cerita-cerita yang boleh jadi pengajaran betapa teruknya orang yang bersahabat dengan syaitan untuk kepentingan duniawi yang sementara ni. Banyak. Selain daripada amalan-amalan salah, amalan-amalan seni bela diri pun juga ada. Sebab apa? Antaranya ada kesan-kesan yang luar biasa. Bila diamal saja, tumbukan dia itu sangat hebat. Boleh menyebabkan orang muntah darah bila ditumbuk, boleh mati bila ditumbuk, pengsan dan sebagainya. Ini pun antara kesan orang yang bersahabat dengan makhluk-makhluk halus. Kalau kita tuan-tuan, sebagai kesimpulan dia, dapat mesej ni, sebagai kesimpulan dia, banyak faktor-faktor lain selain yang saya sebutkan tadi menandakan ada gangguan dalam tubuh badan manusia, sehingga kadang-kadang menyebabkan merosakkan akidah dan juga merosakkan kehidupan seharian seseorang manusia tadi. Sama ada hubungan antara sosial antara masyarakat, kadang-kadang dalam keluarga, begitu juga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kadang-kadang sampai ke peringkat dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya mereka-mereka yang telah dikenakan bukau untuk keluar daripada agama Allah. Ada tuan-tuan digunakan oleh pendakwah-pendakwah, pendakwah-pendakwah setia dan sebagainya. Mereka itu hingga ingin keluar daripada agama Allah, kadang-kadang murtad dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang disampaikan pada malam ini dapatlah kita jadikan iktibar. Kita ketahui musuh kita yang nyata tadi syaitan, dan kita cuba perkuatkan diri kita dengan pertamanya meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu apa tuan-tuan? Buat segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib. Perbanyakkan perkara-perkara sunat yang Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buat, dan juga tinggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala semampu mungkin, sedaya mungkin, dan kurangkan perkara-perkara makruh dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada kita. Bila Allah Taala redha kepada kita, Allah Taala turunkan rahmat, turunkan malaikat menjaga kita.
dijauhi kita daripada bala bencana sihir, gangguan syaitan, jin dan sekutu. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan diberikan oleh Allah kekuatan untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, keteguhan iman kita, agar sentiasa berpegang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat pimpinan para ulama yang hebat-hebat imannya. Mudah-mudahan dapat juga kepada kita kehebatan tadi, iaitu apa? Mengetahui perkara hak dan batil. Yang hak mana? Seperti mana doa yang biasa kita baca, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak, yang benar itu benar, maka kau kurniakanlah kami ikut perkara benar. Dan ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu batil, yang salah itu salah, maka kau jauhilah, kurniakan kepada kami mampu menjauhi, dapat menjauhi. Ini doa yang Nabi SAW ajar kepada kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum